Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemui seorang suri rumah yang sangat berjaya dalam membuat servis pelamin. Beliau merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan membuat servis pelamin ini hanya sambilan sahaja, dan beliau sangat berjaya dalam membuat servis ini. Saya dapati ramai permintaan yang tinggilah untuk membuat pelamin ni di kampung saya, sebab kampung saya ni kecil sahaja dan sangat tercerut lah orang kata. Dan beliau merupakan salah seorang daripada family saya. Dia merupakan kakak ipar kepada saya, dan suaminya adalah abang saya. Kami sedang dalam video ini kami sedang membuat pelamin untuk kakak saya yang ingin bertunang. Assalamualaikum Puan. Saya nak tanya beberapa soalan lah untuk kerja temu bual saya. Berapa lama Puan Zurani sudah berkecimpung dalam bidang ini? Saya berkecimpung dalam bidang ni hampir 2 tahun sejak daripada saya berkahwin. Selepas saya berkahwin, saya tercetusnya idea untuk saya melakukan servis buat pelamin. Selain daripada perkhidmatan pelamin ni, apa lagi perkhidmatan yang Puan buat? Okay, selain daripada membuat pelamin, kami juga menyediakan package untuk bakal pengantin seharilah. Antara yang kami ada, yang utama mestilah pelamin, yang kedua sewaan baju yang saya kolaborasi dengan butik luar. Yang kedua hiasan makan beradab, itu daripada saya sendiri. Saya akan buat sendirilah. Saya akan hias, customer pilih tempat dan saya akan hias kat situ. Photo booth untuk tetamu ambil gambar dekat luar rumah. Dan henna, saya ada collaboration dengan kawan saya. Dia akan ukir henna pengantin lah. Maksudnya saya ada package yang lengkap untuk pengantin, termasuklah makeup. So daripada A sampai Z lah. Yes. Bagaimana dengan meja makan, disediakan juga? Untuk hiasan meja makan beradab, kami hanya membuat hiasan sahaja. Kami tidak menyediakan meja, kerusi, kecuali kerusi pengantin lah. Kerusi pengantin untuk yang dia makan, kami sediakan. Okey. Bagaimana dengan kos? Kos untuk pengantin maksudnya. Okey, kos pengantin Budget. kita tengok macam mana dia punya design lah. Okey, kalau dia punya design nak grand-grand, so height sikit lah dia punya kos. Kalau yang dia nak yang biasa-biasa, simple, kita boleh bagi rendah sikit lah, ikut bajet dia. Okey. Apakah yang mendorong Puan untuk menceburi bidang ini? Apa yang mencetuskan idea saya buat mencuburi bidang ini berlaku semasa saya nak berkahwin. Saya macam pengantin yang lain, akan survey je kat semua tempat, butik-butik untuk bandingkan harga. Sebab biasalah setiap pengantin ada dia punya bajet, betul? Okey, macam saya suka buat kira-kira. Saya buat kira-kira kalau saya sewa baju berapa, kalau saya sewa pelamin berapa. Saya bandingkan pula dengan kalau saya buat berapa kos yang keluar. Apa yang lebih memberi manfaat dan kelebihan untuk diri saya. Okey, bila saya buat kira-kira tu, bila saya dah settle tu, saya fikir, bila aku buat DIY pelamin, bila aku tempah baju sendiri, benda tu lagi berbaloi, mungkinlah kos dia sedikit tinggi daripada bila kita sewa kat butik. Tapi bila kat butik, kita just sekali je. Lepas tu baju kita akan pulang balik, barang pelamin dia orang akan ambil balik. Tak memberi manfaat kat kita pun. Mungkin hanya untuk meraihkan kita semata-mata sehari tu sahaja. So bila saya buat macam tu, saya terfikir untuk beli-beli barang. Dan saya buat baju sendiri, semua saya prepare untuk majlis saya, semua saya buat sendiri. Dan bermula dari situlah tercetusnya. Sebabnya lepas daripada tu, barang tu saya boleh pula guna. Saya boleh pula sewakan. Maksudnya duit saya tu, saya tak mati kat situ. Saya tak bagi butik semata, tapi saya boleh kembangkan pula dengan bisnes saya sekarang. Betul-betul. Adakah sekarang kan Puan sudah berkahwin, bagaimana dengan sokongan suami? Okey, alhamdulillah suami sangat menyokong dan dia adalah tulang belakang saya. Okey, macam design, idea kebanyakannya kami bersama. Okey, mungkin
bila kita boleh berfikir bersama-sama, idea tu lagi cantik lah. Okey, macam yang ni pun kami dekor bersama. Okey, kami buat pun bersama. Sebabnya kalau ada yang pelamin mini yang customer request sikit-sikit, saya buat dengan suami. Saya tak hire pekerja. Hire pekerja hanya bila ada package yang pengantin ambil yang tinggi sahaja. Oh, okey. Apakah cabaran yang puan hadapi sepanjang puan buat perkhidmatan ini? Okey, selalunya kalau macam ni demand pengantin lah. Dia orang kadang-kadang kos tak tinggi tapi dia orang punya taste tinggi sangat. Okey, kadang-kadang mungkin dia orang tak faham kot. Mungkin dia orang hanya fikir dia beli bunga sekali, dia boleh guna banyak-banyak kali. Tapi dia orang tak fikir sebenarnya setiap kali kita guna tu ada je kebarangkali yang dia rosak dan kita terpaksa pun beli bunga lain. Okey, yang keduanya sebenarnya banyak kalau nak cerita pasal cabaran ni. Macam antara market sama, ada yang setengah tu dia orang dah start turunkan harga market. So kita macam yang dah beli barang ni terpaksa juga ikut harga market yang sana, sedangkan barang kita yang guna agak berkualiti daripada yang diguna. Kadang-kadang pengantin dia takkan faham benda tu. Dia cuma tengok benda ni simple je, tapi dia orang tak faham sebenarnya as a bridal takkan kita nak explain satu-satu benda tu kan, betul tak? Betul. Okey, sekarang ni apa pesanan puan untuk generasi muda akan datang dalam yang baru berjinak-jinak dalam menceburi bidang ini? Okey, bagi nasihat saya, kalau minat tu memang ke arah tu, teruskanlah. Okey, macam saya pun, saya bermula daripada bawah. Saya bukanlah, maksudnya saya bukan ada mak ayah yang ada butik yang saya cuma warisi. Bukan saya betul-betul yang pertama yang buat sendiri. Daripada betul-betul lepas saya kahwin, modal saya hanya bermula dengan 1,000 sahaja. Saya beli barang dengan bermodalkan 1,000 sahaja untuk first step saya buat. Bercampur pula masa tu dengan duit hantaran dan duit semasa saya kahwin. Okey, mungkin benda yang utama akan menjadi masalah untuk diri diorang adalah kos lah. Kos untuk bridal ni memang tinggi sebenarnya. Tapi sebenarnya kita boleh je nak ambil daripada sikit-sikit dan lama-lama jadi bukit. Okey, tak perlu buat loan. Saya sendiri tak buat loan. Okey, tapi kalau yang nak buat loan tu buatlah, tapi mungkin dia ada higher keberanian lah. Macam saya lagi suka daripada bawah, saya suka lagi slow-slow. Sebab saya pun start pada mini, barulah lama-lama saya boleh buat pelamin standard rumah, pelamin dewan, dan saya boleh buat package. Saya bermula daripada sikit-sikit. Saya punya advance lebih baik bermula sikit-sikit daripada terus loan. Sebab memanglah bila kita buat loan, kita boleh beli barang semua banyak terus dan kita boleh terus buat yang besar-besar. Tapi kalau kita tak boleh ikut market dan kita tak boleh ikut follow dia orang punya kehendak apa semua, so benda tu akan jadi balik kat kita kerugian lah. Okey, itu saja daripada puan. Terima kasih Puan Zuraini.